Okay, hai kelas. Hari ini cikgu akan ajar kamu cerpen kado, ayam dan raja. Inilah bahagian komsas dalam cakupan peperiksaan kamu. Jadi kamu boleh lihat arahan cikgu yang mama di bawah. Cikgu sudah sediakan nota dan latihan. Cikgu sudah photostat. Jadi kamu tak perlu salin apa-apa di dalam buku kamu. Okay? Jadi kamu hanya baca dan dengar cerita ini dan kamu fahamkan, cuba untuk fahamkan cerita ini. Jadi kita akan terus lihat cerita ini ya. Okay. Pada suatu hari terdapat seorang hamba yang bernama Pak Kado yang telah kalah dalam pertandingan sabung ayam. Okay. Apa itu pertandingan sabung ayam? Sabung ayam itu ialah 2 ekor ayam akan bergaduh dan kita akan lihat siapa yang menang. Okay. Jadi Pak Kado sebenarnya dia kalah dalam pertandingan. Sebenarnya Pak Kado tidak kalah. Kenapa? Sebab kebodohannya dia kalah dalam pertandingan tersebut. Okay. Jadi selepas dia kalah, Raja telah merampas tanah Pak Kado. Jadi kenapa dia kalah? Kenapa Pak Kado bodoh? Okay. Sebab dia pergi menukar ayamnya. Ayamnya si Kunani sangat hebat. Tapi dia tukar ayamnya dengan ayam raja iaitu si Jala Putih. Jadi akhirnya dia kalah sebab ayam raja ni tak hebat sangat. Tapi si Kado, Pak Kado ni ingat ayam raja sangat hebat, dia menukar ayamnya dengan raja. Itu adalah kebodohan Pak Kado. Okay, jadi selepas beberapa tahun kemudian, ini kita sudah masuk ke zaman sekarang. Kita lihat dulu watak. Jadi inilah Pak Kado. Inilah anak Pak Kado, anak lelaki, dan dia ada seorang anak lelaki juga iaitu Hakim. Mereka berdua sudah mati. Jadi sekarang cerita ni akan berfokus kepada Hakim. So kita lihat. Okey, jadi Hakim itu ialah cucu Pak Kado lah. Okey. Jadi cucu Pak Kado Hakim ni dia seorang yang berpendidikan tinggi. Dia berusaha untuk mendapatkan tanah datuknya. Jadi dia minta bantuan rakannya Azam. Azam ni ialah seorang peguam yang sangat hebat. Jadi kita lihat adakah mereka berjaya untuk mendapatkan tanah Datuk Hakim? Ya. Hakim ni ialah seorang peguam yang hebat. Cikgu kata begitu, betul tak? Jadi dia dengan hujah dan bukti yang baik, dia berjaya menolong Hakim untuk mendapatkan balik tanahnya. Jadi sekarang Hakim sudah mendapat tanah datuknya. Kita lihat apa yang dia buat dengan tanah itu. Jadi Hakim dia bercadang untuk menjalankan satu projek menternak ayam. Okay, dia mahu dua chicken business. Okay, jadi dia bekerjasama dengan sebuah syarikat besar iaitu Global Chicken. Jadi cawangannya, apa itu cawangan? Cawangan itu ialah branch. Seperti KFC. KFC ada banyak branch di Kulai, di Saling, di Skudai, di Johor Bahru. Itu ialah cawangan. Jadi nama cawangan syarikat Global Chicken ialah Rangkaian Jasa Agrikultur ataupun nama singkatannya. Nama singkatan itu ialah short name. Okey, short name itu ialah Raja. Okey. Jadi kenapa Raja? Kamu boleh lihat RAJA. Jadi Raja. Okay, kenapa Hakim dia mahu menternak ayam? Okay, maybe dia boleh guna tanah itu untuk membina rumah yang besar atau membina shopping complex. Kenapa dia mahu menternak ayam? Sebab Hakim ni dia seorang yang sokong kerajaan. Jadi dia telah menyahut seruan kerajaan supaya rakyat melibatkan diri dalam bidang pertanian. Jadi dia pun melibatkan diri dalam bidang menternak ayam. Jadi kalau kita mahu memulakan sesuatu perniagaan, when we want to start a new business, we need what? We need money. Okay. Jadi dia mendapatkan pinjaman daripada pelbagai pihak. Okay. Bagaimana dia mendapatkan pinjaman itu? Dia minta bantuan seorang yang berhormat.
Yang berhormat tu macam ahli politik. Okay, politician lah, orang yang ada pangkat besar. Jadi dia bantu hakim untuk berbincang dengan orang yang ada duit. So dia tolong hakim untuk mendapatkan duit. Jadi dia hakim memulakan peternakannya dengan menternak 10,000 ekor ayam. Okay, jadi kos untuk memulakan perniagaan itu menelan belanja sebanyak RM200,000 Malaysia. Sangat banyak itu. Jadi tanpa membazirkan masa, dia pun memulakan projek penternakan ayam. Ini ialah salah ejaan PRO, projek. Okey. Jadi adakah projek dia berjaya? Okey, sebenarnya hakim dia menghadapi banyak masalah ketika dia memulakan perniagaan ini. Terutamanya masalah dengan syarikat besar. Okey. Jadi hakim telah menceritakan masalah yang dialaminya kepada kawan baiknya iaitu Azam. Masa tu Azam baru pulang dari luar negara sebab Azam pergi berkursus. He attend a course at a other country. Okay. Jadi apa masalahnya? Kita akan lihat satu persatu. Okay, jadi ini ialah antara masalah yang telah diceritakan kepada Azam. Okay, masalah yang pertama ialah penduduk kampung mula untuk merungut. Merungut is complain. Okay? Dan mereka membantah. They say no. Sebab jalan kampung mereka mula rosak. Okay? Sebab hakim dia memulakan projek ni di kawasan sebuah kampung. Jadi lori-lori besar, kereta-kereta besar masuk dan keluar dari tempat itu menyebabkan jalan itu rosak. Jadi penduduk kampung berasa sangat tidak berpuas hati. Okey, satu lagi masalah ialah hakim banyak berhutang dengan syarikat raja. Okey, antaranya ialah dia berhutang untuk membeli anak ayam, dedak. Dedak itu ialah makanan untuk ayam. Okey, makanan ayam seperti padi ataupun rumput. Okey, beli ubat dan keperluan-keperluan lain. Jadi dia terpaksa berhutang. Okay, he have to borrow money from the company. Alright, he have no choice. Dan satu lagi masalah ialah pendapatan hakim sangat kurang. Okay, sebab dia terpaksa membayar hutang kepada syarikat. Selepas itu, duit yang dia dapat juga digunakan untuk membayar bil air, bil elektrik dan juga hutang bank. Jadi dia dapat 85,000. Selepas membayar semua hutang ini, dia hanya ada 13,000 sahaja. Jadi rugi ya. This is a very big loss. Okay. Jadi hakim mula menyedari, he started to realize bahawa dirinya telah dieksploitasi oleh syarikat raja. Okay. Apa itu dieksploitasi? Dieksploitasi maksudnya ialah ditipu. Okay, the company cheated him. Okay, how they cheated him? Bagaimana company itu menipu hakim? Mereka menjual dedak dengan ubat dengan harga yang sangat tinggi. Okay, jadi dia terpaksa membeli sebab dia mahu ayamnya membesar dengan sehat. Jadi dia perlukan ubat, dia perlukan makanan. Jadi dia terpaksa beli dengan harga yang sangat mahal. Oleh itu, hutangnya pun meningkat. Okey, hutangnya semakin meningkat, tetapi syarikat raja pula mengaut keuntungan. Yalah, hakim bayar banyak duit kepada syarikat. Tetapi hakim selepas dia menjual ayamnya, dia hanya dapat keuntungan yang sedikit sahaja. Jadi, cerita hakim dengan cerita datunya lebih kurang sama.
kedua-dua mereka ditipu oleh raja. Datuknya ditipu oleh raja kampungnya, raja negaranya, manakala cucunya Hakim ditipu oleh syarikat raja. Okay? Jadi cerita ni like datuk, like cucu. Nasib mereka berdua it's same. Okay, sama sahaja. Jadi what are the ending? Apa yang berlaku di akhir cerita ini? Okay, so Hakim dia tak boleh buat apa-apa. Dia terpaksa, he have to carry on. Dia terpaksa meneruskan bisnes dia. Okay, kerana jika dia gagal, tanah dia akan dirampas. Alright, jadi dia terpaksa move on. He have to move on. He cannot do anything. Okay, jadi cerita ini menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat biasanya terpaksa mengikut arahan orang yang berkuasa besar. Okay, kita tak ada kuasa untuk melawan mereka. Jadi itulah cerita ini. The end. Tamat. Jadi saya harap kamu faham cerita ini. Cikgu akan post sebuah video yang ada drama di dalam e-learning. So kamu boleh dengar cerita Cikgu Yang Mama dan kamu boleh lihat video drama itu dan kamu fahamkan cerita ini. Boleh ya? So soalan, nota semua Cikgu akan edarkan di sekolah nanti. Terima kasih. Bye-bye.